Nabi kata, rebutlah, burulah, maka mesti ada perasaan memburu. Ya. 10 malam. Baik. Itu yang kita nak bincang sekarang. Apa yang kita kena buat? Semua yang sekalian. Yang pertama, tentulah siapa yang nak membangunkan malam Lailatul Qadar berdasarkan pada Sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa bangunkan. So Nabi gunakan membangunkan malam itu. Membangunkan malam itu. So bagaimana kita membangunkan malam Al-Qadar? Pertama sekali, bermula dengan solat Isyak kena buat berjamaah. Ya, solat Isyak kena buat berjamaah. Jadi 10 terakhir malam ni, sampailah kepada malam raya, kita pastikan kalau kita nak memburu malam Al-Qadar, pastikan solat Isyak dibuat berjamaah. Baik, Al-Quran tadi ingat tak? Al-Quran tu dah memang selalu tak nombor 1 tadi. Ya. Sekarang Isyaknya dibuat solat berjamaah dengan imam di masjid. Ya. Ini orang yang nak burulah, atau surau, tak kira lah, tempat-tempat umat Islam bertemu dan berkumpul. Ya. Kemudian yang kedua adalah, yang kedua adalah solat subuhnya dibuat berjamaah. Sesuailah dengan doa dalam khutbah ya. Saya dalam khutbah negeri Selangor ni sampai 4 akhir tu rasa nak menangis. Bila khatib baca doa, ya Allah, rezekikanlah kami untuk menunaikan solat fardu secara berjamaah di masjid dan di surau. Ya, terasa, ya Allah, janganlah engkau hurim, halang kami dengan sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana sini, akhirnya tak dapat buat. Sebab tu diletak dalam doa. Majlis Agama Islam Negeri Selangor letak dalam doa supaya kita aminkan, supaya makbul insya-Allah. Apatah lagi di 10 yang terakhir, dua solat ini mesti dibuat, mesti itu maksudnya kita desak diri kita untuk dilakukan secara berjamaah. Termasuk muslimah. Sebab muslimah, kalau tidak ada halangan, tempat yang terbaik tanpa fitnah di masjid. Kecuali ada halangan, mungkin ada satu tanggungjawab lain, mungkin ada tanggungjawab lain, atau mungkin kalau datang mungkin malam nanti balik jadi payah. Baik, muslimah ada berbeza dengan lelaki, maka pilihlah untuk solat di rumah. Walau bagaimanapun, memang untuk bangunkan solat itu memang masih elok bagi lelaki perempuan itu. Kalau tak ada masalah, cakap dengan suami, jom kita solat berjamaah. Letak itu keutamaan. Dan untuk makluman para isteri, kalaulah anda boleh pujuk suami, anda lah alasan kenapa dia tak pergi masjid. Bukan tak nak pergi masjid, tapi tinggal kat you seorang-seorang. Nanti you sunyi-sunyi. Jadi, I teman you lah kat sini. Nampak dah. Tapi kalau kita push dia dapat pahala macam tadi dan kita dapat 2 pahala, Masya Allah. Jadi, perempuan ni kadang-kadang dia tak tahu dia punya power dia kat mana. Kan? Orang lelaki kata, gitu, woman. Ya. Tak betul. Kadang-kadang kita encourage dia, kita dorong dia, itu lebih utama. Baik. Saya masuk balik. Kemudian kita nak menyambut malam itu. Ni benda-benda basic. Ni basic dulu. Benda-benda basic adalah malam tu tentang Al-Quran. Tadi dah cerita. Tolong ulang balik je. Jangan, ya Allah, janganlah lupakan kami benda penting ni, ya Allah. Kemudian Isyak dan subuh. Sebab 2 itu adalah awal malam, hujung malam. Dan Nabi sebut dalam hadis, siapa yang solat Isyak berjamaah, seperti dia solat separuh malam. Siapa yang solat subuh berjamaah, seperti solat seluruh malam. Maknanya, Isyak dengan subuh, dia buat macam 2 malam. Maknanya, seperti pada malam itu, pada layer yang pertama, kita telah seolah-olah melakukan lebih baik daripada 1000 bulan, 2000 bulan, 3000 bulan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Semua yang dikasih sekalian. Kemudian apa lagi kita nak buat? Maka adanya solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih, tak payah syarah, semua juga tahu, aula dan afdal, dengan afdal yang begitu tinggi dibuat berjamaah. Ya. Solat sunat tarawih, aula dan afdal dibuat secara berjamaah. Ya. Jadi, kalau kita nak seperti membangunkan, tadi dah dapat satu sembahyang malam, kita dapat satu layer seperti solat malam.
Maknanya, kalau apabila pada malam itu malam Al-Qadar, kita seperti membangunkan seluruh malam pada malam tersebut. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abi Zarul Ghifari. Nabi SAW mengimamkan solat pada 1 Ramadan pada 23 hari bulan malam 23, dan kemudian Nabi mengimamkan pada malam 25, dan Nabi mengimamkan pada malam 27. Dan Nabi berhenti mengimamkan 29 sebab Nabi takut, kita semua tahu kan, Nabi takut dia menjadi wajib kepada umat. Tetapi dalam tempoh tersebut ada Imam At-Tirmizi merakamkan hadis Nabi galakkan untuk melakukan solat sunat tarawih yang menjadikan dia ini berbeza berbanding dengan sunat-sunat tahajud. Berbeza dengan qiyamul lail. Maka sebab itu ada ulama membahagikan bahawa tarawih adalah tarawih, qiyamul lail adalah qiyamul lail. Ya, ada beza antara tarawih. Sebab tarawih dibuat secara berjamaah, maka qiyamul lail kita buat seorang-seorang. Ya, galakkan. Dan Nabi SAW menyeru kepada kita, bila kita melakukan solat sunat tarawih bersama dengan imam, maka habiskan ikut bersama dengan imam. Maka Nabi, okey, dengar sekarang, Nabi berkata, orang yang disolat tarawih bersama imam, diikut habis witir bersama imam, orang itu, kata Nabi pula sekarang, kaqama lailatin, seperti telah bangun sepanjang malam. Jadi, once kita mulai ikut imam, maka jangan stop. Habiskan sampai dengan imam, bila imam tu stop. Tak kira imam dua orang tukar-tukar tu, jangan pula, kan? It's okay. Maknanya kadang-kadang imam tu kan bergilir. Maknanya, bila imam tu habis, maksudnya habis tarawih dan habis witir, kita ikut semua sekali berdasarkan kepada yang paling soreh. Nabi kata orang itu dapat solat sunat sepanjang malam. So, dah kita dapat layer kedua dah. Kita dapat layer kedua, solat malam, pahala solat malam. Baik. Jadi, jangan tinggalkan imam, sebab dalam urut hadis itu adalah sebab sahabat bertanya sebab dia orang nak semayang lain. Ya, Nabi kata, ikut imam sampai habis, kamu dapat pahala sepanjang malam. Ya. Jadi di sana ada khilaf. Bukan khilaf lah. Berdasarkan kepada nas yang paling utama adalah follow sampai tarawih, sampai witir. Follow sampai witir. Kalau siapa nak solat semayang sepanjang malam. Ya. Jom kita buat. Kita buang. Sebab ada khilaf menyatakan bahawa kalaulah memang kita itu jenis ahlul qiyam dan kemudian kita nak solat itu dibuat di penghujung berdasarkan kepada satu hadis lain, maka dia juga ketika dia berhenti daripada mengikut imam, dia pun dah dianggap sebagai sembahyang malam. Itu ijtihad. Jadi risiko ijtihad maknanya kalau tak tepat, maknanya kita tak dapat pahala sepanjang malam bersama imam. So, habiskan terus witir dengan imam. Habiskan betul, ya. Sebab hari ni kan biasa orang, kan? Sebab orang tak nampak benda ni, akhirnya bukan berbahaya, 2 rakaat pun dah kira qiyamul lail. Belah dah. Ya, 4 rakaat pun dah kira qiyamul lail. Belah lagi separuh orang. Ya. Dan akhirnya, habis tarawih, belah lagi 3 suku orang. Dan akhirnya witir beberapa orang. Jadi syaitan telah menipu kita. Baik. Azab. Ni untuk kita lah. Untuk kita. Kita pun tak nak berbincang panjang. Yang penting amal sekarang, kan? Okey, apa yang kita buat? InsyaAllah yang kedua adalah once kita go tarawih dengan imam, kita habiskan sampai kita witir dengan imam. Sampai kita witir dengan imam. Sebab witir memang elok dibuat di belakang, tetapi sebab imam telah, sebab witir ni yang tak bolehnya adalah buat 2 kali witir. Tu je. Kalau kita dah witir di malam hari, maka esok kita qiyamul lail, tak ada masalah tanpa witir. Ya, jadi sebab tu bila kita di sana ada imam, kata Nabi, ikut dengan sempurna bersama dengan imam. Baik. Tu yang ke 3, 4. Okey, sebab campur Quran tadilah. Okey. Baik, selain daripada itu, maka pada malam tersebut, Al-Quran yang nombor 1 tadi, kan? Al-Quran memanglah kita baca, tapi malam tu bacalah dengan tadabbur. Bacalah dengan tadabbur. Jangan hanya baca macam kita baca sekarang. Kita baca sekarang.
Ya, untuk habis cepat satu ain, lepas satu ain dua ain, lepas dua ain tiga ain, lepas tiga ain separuh juzuk, lepas tu akhirnya habis satu juzuk. Itu kita punya target kita adalah supaya cepat habis. Tapi kali ni pada 10 terakhir stop, cara tu berhenti untuk aku menangis. Tolong ambil masa biar aku menangis. Sebab itulah cara orang-orang soleh membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran sambil menangis. Ya, Iqra'ul Quran, tadi saya dah baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Rezekikanlah kami Allah. Tanpa taufik kita tak boleh buat. Allah bagi taufik, kita boleh buat. Ingat tak? Semua kebaikan adalah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala.